Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan bentangkan berkaitan dengan soalan 5. Huraikan perkara-perkara berikut. 1. Dinamik bilik darjah. Yang kedua adalah berkaitan dengan pengurusan bilik darjah yang merangkumi tanggungjawab guru dalam menangani disiplin bilik darjah dan komunikasi serta kepimpinan guru dalam bilik darjah. Okay, sebelum itu saya akan perkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Izlan bin Murphy. Yang kedua, Muhammad Sa bin Muhammad Abu Bakri. Dan yang ketiga, Muhammad Nur Ikhmah bin Toloha. Okey, apa itu dinamik bilik darjah? Okey, dinamik bilik darjah, dinamik membawa maksud bertenaga atau daya fizikal yang mampu menggerakkan sesuatu. Okey, bilik darjah pula bermaksud tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran. Bilik darjah merupakan aktiviti guru yang dirancang untuk tujuan memudahkan pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi tindakan disiplin, rutin harian, penyusunan tempat duduk dan memperuntukkan masa pelajaran. Okey, di sini kita dapat simpulkan bahawa dinamik bilik darjah merupakan bilik darjah yang bertenaga dan mampu menggerakkan organisasinya untuk menjalani proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PNP secara formal dengan penuh minat, memberangsangkan, aktif dan mencapai objektif. Okey, definisi pengurusan bilik darjah pula. Ni saya petik daripada James Ang 2014. Pengurusan bilik darjah adalah usaha untuk mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan cekap dan berkesan di sekolah. Okey, melalui Albert dan Trotman pula 1986, cara yang digunakan untuk mengurus aktiviti pengajaran, susunan fizikal dan keadaan psikososial di dalam bilik darjah bagi memastikan penggunaan masa yang efisien dan juga mewujudkan suasana pembelajaran yang mesra sekaligus mengurangkan masalah tingkah laku. Okey, melalui Mok Sun Sang pula 2009, pengurusan bilik darjah merupakan suatu seni atau amalan mengurus murid, kemudahan fizikal dan aktiviti untuk membentuk suatu iklim pembelajaran yang kondusif dan selesa. Okay, pengurusan bilik darjah merujuk tugas guru dalam mengurus rutin harian bilik darjah. Selain itu, juga mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik darjah dengan menyusun kerusi, meja, lepas tu peralatan bilik darjah, mengurus pergerakan pelajar di dalam bilik darjah, mengurus bahan-bahan pengajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Okey, ianya bertujuan untuk membentuk dan memelihara tingkah laku murid yang menyumbang kepada dimensi penyampaian ilmu. Okey, seterusnya kita beralih kepada jenis-jenis bilik darjah. Okey, terdapat beberapa jenis bilik darjah yang saya akan huraikan sebentar lagi. Yang pertama adalah bilik darjah tradisi atau bilik darjah biasalah. Okey, yang kita guna pakai di sekolah-sekolah SMK, SMA ataupun sekolah Cina dan India. Okey, bilik darjah tradisi ini telah lama digunakan untuk mendidik kanak-kanak di bawah program kurikulum lama sekolah rendah dan kurikulum lama sekolah menengah, dan diperkenalkan kaedah ini sesuai apabila seorang guru menyampaikan pengajaran dengan penggunaan kaedah keseluruhan kelas. Dalam bilik darjah tradisi, kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris. Okey, seperti mana yang kita lihat di sekolah menengah ataupun sekolah rendah biasalah. Okey, pelajar yang rendah dan bertubuh kecil dan kurang penglihatan dan pendengaran akan ditempatkan di bahagian hadapan, manakala pelajar yang mempunyai fizikal atau pendengaran
Penglihatan yang baik akan diletakkan di bahagian belakang. Okey, cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam bilik darjah. Okey, pelajar berada dalam keadaan pasif dan menerima apa sahaja yang disampaikan oleh guru. Okey, yang kedua adalah bilik darjah terbuka. Okey, bilik darjah terbuka lahir daripada konsep pendidikan terbuka. Okey, daripada R.S. Bart 1976 dalam buku berjudul Open Education and the American School, menguraikan konsep pendidikan terbuka ini sebagai suatu pendekatan pendidikan yang sedia terbuka kepada bidang kurikulum, pendekatan pengajaran dan pembelajaran, ruang-ruang pembelajaran, bahan-bahan pembelajaran, dan murid-murid akan memilih bahan pelajaran yang mereka hendak belajar. Okey, murid juga akan menentukan dan merancang aktiviti PNP sendiri. Pengajaran guru dikurangkan pada peringkat yang paling minimum. Okey, dalam hal ini guru cuma akan menjadi penasihat dengan membimbing dan melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kumpulan atau secara individu. Persekitaran bilik darjah terbuka dilengkapi dengan alat-alat dan bahan pembelajaran untuk memudahkan murid menggunakannya. Okey, seterusnya murid-murid juga bebas memilih kumpulan sendiri, okey, atau melaksanakan projek secara individu. Pendekatan pengajaran guru adalah berdasarkan kebolehan, perbezaan emosi serta minat murid. Ujian peperiksaan pemberian markah atau grade tidak diutamakan, malah dikurangkan kepada peringkat yang paling minimum. Kaedah penyelesaian masalah dan kaedah inquiry penemuan diutamakan dalam aktiviti pembelajaran bilik darjah terbuka. Okey, bilik darjah yang ketiga ialah bilik darjah bercantum. Okey, bilik darjah bercantum ini merupakan kelas yang mengandungi murid-murid yang terdiri daripada 1 tahun persekolahan. Okey, kelas bercantum diwujudkan kerana bilangan murid dalam 1 tahun persekolahan adalah kurang daripada 15 orang. Okey, oleh itu guru terpaksa mengajar murid-murid daripada tahun 2 atau tahun 3 secara serentak dalam kelas yang sama. Bilangan guru dalam sekolah yang mempunyai kelas bercantum biasanya tidak melebihi 5 orang. Okey, kemudahan bangunan sekolah biasanya kurang lengkap dan sekolah yang mengamalkan sistem kelas bercantum biasanya terletak di kawasan yang terpencil. Okey, seterusnya adalah bilik darjah prasekolah. Okey, bilik darjah prasekolah ini merupakan sistem pendidikan prasekolah yang merupakan asas pendidikan bagi kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun sebelum mereka memulakan alam persekolahan secara formal di sekolah rendah. Okey, ia juga merupakan tempat melatih kanak-kanak secara informal dan melalui aktiviti permainan. Okey, susun atur kelas pula, meja kerusi disusun mengikut kumpulan seperti darjah KBSR tahap 1. Dinding sekeliling bilik darjah prasekolah dihiasi pelbagai carta dan kad yang berwarna-warni untuk menjadi maklumat ataupun tatapan kepada kanak-kanak prasekolah. Sesebuah bilik darjah prasekolah moden pula dilengkapi dengan ruang membaca, peralatan permainan bercorak pendidikan asas, komputer, televisyen dan lain-lain. Pendidikan jasmani melalui aktiviti permainan di padang permainan kanak-kanak berdekatan bilik darjah sekolah adalah diutamakan. Okey, di sini prasekolah ini lebih menekankan tumpuan kepada menghasilkan kanak-kanak yang aktif. Okey, yang aktif dan boleh melakukan dan mengasah kebolehan mereka sejak umur 4 hingga 6 tahun. Okay, bilangan murid prasekolah biasanya tidak melebihi 25 orang. Okey, bilik darjah yang kelima ialah bilik darjah KBSR. Okey, bilik darjah KBSR mula diperkenalkan pada tahun 1982. Program KBSR menekankan aktiviti pembelajaran secara kumpulan dan interaksi antara guru dengan murid serta interaksi murid dengan murid. Dan ia diperkenalkan susun atur meja. Okey, kerusi meja disusun mengikut kumpulan. Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut kebolehan masing-masing.
Penglibatan murid dalam aktiviti PNP amat digalakkan. Suasana pembelajaran yang kondusif dapat diperhatikan melalui pameran hasil kerja murid serta ABM yang berkaitan yang disediakan oleh guru. Ruang-ruang pembelajaran disediakan untuk memudahkan murid menjalankan aktiviti pembelajaran serta murid juga boleh berada dalam keadaan aktif. Okey, bilik darjah yang ke-6 ialah bilik darjah multimedia. Bilik darjah multimedia ini merupakan penggunaan komputer dalam pendidikan telah membawa kepada perkembangan sistem pendidikan yang semakin canggih. Komputer telah membawa reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan. Penubuhan sekolah-sekolah bestari pada awal abad ke-21 mendorong kepada penubuhan banyak bilik darjah multimedia. Okey, bilik darjah multimedia ini kita boleh lihat seawal sekolah rendah lagi. Okey, terdapat satu kemudahan bilik komputer yang disediakan kepada murid-murid. Okey. Dan bilik darjah yang ketujuh ialah bilik darjah mata pelajaran khas. Okey, bilik darjah mata pelajaran khas ini adalah di bawah rancangan KBSM. Terdapat beberapa jenis bilik darjah mata pelajaran khas seperti bilik mamal sains, bilik ekonomi rumah tangga, bilik seni perusahaan, bilik pusat sumber, bilik mata pelajaran khas seperti geografi, matematik, sejarah pendidikan dan lain-lain. Okey, bilik darjah digunakan untuk kerja amali atau melaksanakan sesuatu projek yang ditentukan. Susun atur kerusi meja pula disusun mengikut corak berkumpulan. Bilik darjah dilengkapi dengan pelbagai alatan untuk menjalankan kerja-kerja amali. Tempat disediakan untuk menyimpan alatan dan mempamerkan hasil kerja murid. Manakala terdapat buku-buku, majalah dan buku-buku rujukan boleh disimpan dalam rak buku yang terletak di bahagian belakang kelas. Terdapat juga sinki dan paip dipasang untuk tujuan kerja amali. Bilik darjah mata pelajaran khas tidak hanya dikhaskan untuk sebuah kelas sahaja, tetapi dihadiri oleh murid-murid setiap kelas mengikut jadual yang ditetapkan untuk mata pelajaran tertentu. Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen-elemen pengurusan bilik darjah. Terdapat 4 elemen pengurusan bilik darjah iaitu merancang, yang mana guru perlu merancang pengajaran dan pembelajaran sebelum memulakan PNP. Okey, yang kedua adalah mengelola. Okey, guru di sini perlu mengelola dan memantau semua pergerakan dan aktiviti yang dilakukan oleh murid. Yang ketiga adalah mengawal. Mengawal di sini adalah membawa maksud guru perlu mengawal keadaan kelas supaya tidak berlakunya pembelajaran yang terlalu aktif dan terlalu membuatkan pelajar-pelajar yang pasif ini atau yang tidak aktif berasa tidak selesa. Lepas tu hubungan baik dengan murid. Okey, guru perlu mempunyai hubungan baik dengan murid untuk melahirkan satu suasana pembelajaran yang menarik. Okey, seterusnya adalah pembentang yang seterusnya Muhammad Sabin Muhammad Abu Bakri. Kita akan lihat pula tentang prinsip-prinsip pengurusan dalam bilik darjah. Okey, yang pertama, menjalinkan hubungan baik antara guru dan pelajar. Di mana guru dapat menyayangi pelajar sebagai individu yang memerlukan bimbingan, tunjuk ajar dan pertolongan. Pelajar pula perlu menghormati guru sebagai individu yang membantu dan memberikan panduan. Okey. Seterusnya, kepercayaan dan sikap optimis guru. Di mana guru ini perlu yakin dan percaya dengan keupayaan mengendalikan sesuatu kelasnya. Kerjasama yang baik akan dapat dicapai sekiranya guru memperlihatkan kesungguhan dalam kelas tersebut. Okey, mari kita lihat tanggungjawab guru dalam menangani masalah disiplin dalam bilik darjah. Okey, guru merupakan insan yang menjadi perantara yang sangat penting kepada murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang pengguruan yang dipertanggungjawabkan
untuk mendidik murid-murid di sekolah. Menurut Mok Song San 1996, guru tidak hanya berperanan sebagai tenaga pengajar sahaja, tetapi turut berperanan sebagai insan yang membentuk nilai, jati diri dan kepribadian murid serta turut berperanan dalam menangani masalah disiplin murid di dalam bilik darjah. Okey. Mengikut surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 10/2001 menyatakan bahawa semua guru adalah guru disiplin. Oleh sebab itu, tugas guru amatlah besar, terutamanya jika berlaku masalah disiplin di dalam bilik darjah. Walaupun kita guru bahasa Melayu, kita harus mengambil peranan jikanya terdapat sebarang masalah disiplin dalam kelas yang kita berada. Okey. Seterusnya, tanggungjawab guru dalam menangani masalah disiplin dalam bilik darjah yang seterusnya adalah: pertama, mewujudkan hubungan positif antara guru dan murid, di mana pelajar-pelajar akan mematuhi segala arahan guru dan peraturan bilik darjah dengan sukarela. Jika hubungan guru dan pelajar adalah baik. Ini adalah berdasarkan daripada kajian daripada Mok Sung Sang pada tahun 2011. Okey, hubungan yang baik antara guru dan pelajar dapat membantu mengurangkan kemerosotan disiplin dalam kalangan pelajar, kerana teguran yang diberikan oleh guru bagi memperbaiki disiplin pelajar dapat diterima dengan mudah dan terbuka sekiranya hubungan antara guru dan pelajar adalah baik. Okey. Seterusnya, yang kedua, menyediakan persekitaran fizikal bilik darjah yang efektif. Bagaimana bilik darjah yang efektif ni? Mari kita lihat. Bilik darjah ini merupakan tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran dan merupakan tempat paling penting serta paling banyak murid menghabiskan masa di dalam kelas. Okey, guru perlu memastikan sesuatu pelajar di dalam kelas berada dalam keadaan yang sesuai. Okey, kita tengok meja-meja di mana yang kita lihat pelajar yang agak bising boleh kita tarik ke depan, dan yang tak berapa nakal sangat kita boleh letak di kawasan-kawasan yang sepatutnya. Pelajar yang nakal ni apabila kita letak di depan, berkemungkinan mereka akan menjadi fokus kepada apa yang kita ajar. Okey, persekitaran fizikal bilik darjah seperti keluasan ruang dan sesuatu perabot perlu sesuai dengan kapasiti pelajar, kerana pelajar yang melebihi kapasiti yang sepatutnya boleh menyebabkan suasana dalam bilik darjah kurang selesa dan akhirnya menimbulkan masalah disiplin, di mana bila ramai sangat pelajar ni, mulalah akan jadi bising di dalam kelas. Okey, ini dipetik daripada Mok Sung Sang 2011, iaitu dalam buku Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Yang ketiga, bersifat adil. Bagaimana dengan bersifat adil ni? Iaitu guru perlu menyiasat terlebih dahulu punca berlakunya masalah disiplin di dalam kelas. Guru ini perlu menyiasat di mana punca berlakunya masalah disiplin di dalam kelas tersebut, sama ada dari murid ataupun dari guru sendiri. Guru perlu adil dalam mengenakan hukuman kepada pelajar di dalam kelas. Okey, kita sebagai guru, kita tidak boleh mengenakan hukuman yang terlalu berat kepada pelajar. Kita tengok apa kesalahan yang dilakukan oleh mereka dan kita perlu mengadili dengan hukuman yang sepatutnya lah. Okey, boleh faham? Seterusnya, guru tidak boleh mengamalkan sikap pilih kasih kepada para pelajar. Kita sebagai guru ni, kita wajib tidak bolehlah mengamalkan sikap pilih kasih kepada pelajar. Contohnya, di dalam kelas tersebut terdapat anak saudara kita ke macam mana ke,
Kita tidak boleh, kalau dia buat kesalahan, kita tak boleh biarkan. Kita kena layan sama rata dengan pelajar-pelajar yang lain. Apabila dia buat kesilapan atau kesalahan, tegur lah. Macam pelajar-pelajar lain, jangan pilih kasih. Okey, yang keempat, guru perlu menempati masa. Aspek ketepatan masa memainkan peranan yang amat penting dalam menangani masalah di dalam bilik darjah, di mana guru-guru ini bertanggungjawab dalam menempati waktu untuk ke kelas bagi menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Kita sebagai guru, apabila kita ada kelas, kita tidak boleh untuk melambat-lambatkan masuk ke kelas tersebut, kerana budak-budak atau pelajar ini, bila tiada guru di dalam kelas, mereka akan membuat hal yang mungkin di luar kawalan. Contohnya, akan berlaku pergaduhan dan bising dan sebagainya. Jika sekiranya guru lambat masuk sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran telah berlangsung, sekiranya ada sebarang urusan, kita boleh macam mana? Kita boleh melantik ketua kelas untuk membuat tindakan sewajarnya. Okey. Seterusnya, sikap guru yang sentiasa menempati waktu untuk ke kelas boleh mengurangkan masalah disiplin yang berlaku di dalam bilik darjah. Ya, betul. Guru yang tepat masuk waktunya dalam kelas dapat mengurangkan masalah disiplin yang berlaku dalam bilik darjah. Okey, kejadian disiplin sering berlaku semasa proses pertukaran guru di sekolah. Di mana sewaktu proses dalam masa proses pertukaran guru tu, murid-murid ini mengambil kesempatan untuk melakukan kesalahan-kesalahan disiplin di dalam sekolah. Okey, seterusnya, guru ini perlu menunjukkan kepedulian kepada para pelajar. Contoh kepeduliannya adalah, kepedulian ini merupakan nilai asas yang perlu ada di dalam diri seseorang guru. Sikap ambil peduli. Ya, betul. Kepedulian atau dalam istilah yang lain ialah ambil peduli, mengambil berat, bertimbang rasa dan kasih sayang. Itu adalah contoh atau istilah lain daripada kepedulian menurut Tan Rahimah dan Zuraini 2015. Okey. Guru perlu mengambil berat terhadap keadaan para pelajar di dalam kelas, di mana guru perlu mengenal pasti pelajar yang suka membuli dan sering menjadi mangsa buli di dalam kelas. Sekiranya kita tengok pelajar dalam kelas kita, adalah pelajar ni yang murung, kita boleh tanya kepada pelajar tersebut apa masalah dia. Setidak-tidaknya kita mengambil peduli tentang pelajar tersebut. Okey. Jika guru dapat mengetahui siapa pembuli pelajar tersebut, guru perlu memberikan amaran kepada pembuli dan memberikan nasihat kepada mangsa buli supaya tidak dibuli. Mangsa buli ni, dia kalau dia bagi tahu kita buat endah tak endah, itulah dia menyebabkan dia makin stres. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, pembentangan seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepimpinan dan komunikasi guru dalam bilik darjah. Okey, untuk definisi kepimpinan, kepimpinan adalah keupayaan seseorang individu untuk mempengaruhi atau memotivasikan dan membolehkan orang lain menyumbang ke arah keberkesanan dan kejayaan organisasi. Manakala menurut Cuban 1984 mendefinisikan kepimpinan sebagai usaha atau tindakan mempengaruhi pihak lain dengan secara informal ataupun tidak formal bagi mencapai matlamat yang diingini. Okey, untuk definisi secara khusus pula untuk pendidikan, di BIWAS 1984 pula menegaskan bahawa peranan kepimpinan guru ialah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang pengetua ataupun seseorang guru
yang diamanahkan untuk menggalakkan pertumbuhan pembelajaran di kalangan murid-murid. Manakala menurut Southwood 2002 mendefinisikan peranan kepimpinan guru dalam bilik darjah berkait rapat dengan pengajaran dan pembelajaran, termasuk pembelajaran profesion guru-guru dan juga perkembangan murid. Dan akhir sekali, kepimpinan bilik darjah ialah orang yang memimpin, mendorong, menggerakkan, mengilhamkan idea, menentukan matlamat, menyelesaikan masalah dan mencorak perubahan masa depan. Seterusnya adalah kepimpinan dalam bilik darjah. Menurut Hood dan Was 2000 mendefinisikan kepimpinan bilik darjah sebagai satu kemahiran di mana guru menggunakan kepimpinan untuk mengurus dirinya sendiri dan berkomunikasi dengan yang lain. Selain dari itu, kemahiran ini adalah satu kebolehan untuk mengaitkan perkara yang berlaku sehari-hari dengan interaksi dua pihak, yang mana interaksi antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Kemahiran ini juga merupakan kebolehan guru untuk menyampaikan visi kepada murid-murid dan dapat meyakinkan mereka supaya mengikutinya. Jadi apabila kepimpinan dalam bilik darjah ini berkesan, murid-murid dapat mencapai sesuatu yang mereka tidak jangka dapat capai di dalam bilik darjah. Contohnya, mereka dapat memahami suatu topik dalam pelajaran ataupun dapat meningkatkan keyakinan diri mereka dan sebagainya. Yang kedua adalah terdapatnya pertumbuhan yang positif walaupun sedikit dalam personaliti mereka apabila kehadiran seorang guru. Dan yang ketiga adalah murid-murid akan mengharapkan panduan ataupun teladan dari seorang guru. Jadi kita sebagai guru haruslah menunjukkan panduan yang baik untuk murid-murid. Okey. Seterusnya adalah gaya kepimpinan dalam bilik darjah. Untuk gaya kepimpinan ini terdapat 3, iaitu demokratik. Demokratik ini berkongsi tanggungjawab dengan murid dengan memberikan galakan, bukannya dengan desakan, bagi menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan. Yang kedua adalah autokratik, yang mana autokratik ini dia mengawal murid melalui ganjaran dan hukuman sehingga mewujudkan suasana yang tertekan dan tidak menarik serta tidak kondusif. Okey, saya rasa untuk gaya kepimpinan ini tidak sesuai lah untuk digunakan pada zaman sekarang kerana undang-undang zaman sekarang melarang guru-guru untuk menghukum ataupun merotan pelajar apabila pelajar melakukan sesuatu kesalahan. Okey, yang ketiga adalah laissez-faire, yang mana ia kebebasan sepenuhnya dalam apa jua aktiviti pembelajaran sehingga menjadikan bilik darjah tidak terurus, kucak-kacir dan perhubungan antara guru dan murid menjadi tidak akrab dan mesra. Okey, seterusnya adalah bagaimana kepimpinan guru ini dapat mempengaruhi tingkah laku murid. Okey, yang pertama adalah cara guru mengajar. Okey, amalkan gaya kepimpinan demokratik, bersifat terbuka, melayan soalan daripada murid. Kedua adalah kaedah dan corak pengajaran guru akan mempengaruhi sikap dan disiplin murid. Yang ketiga adalah guru yang matang dalam berfikiran dan mendalami situasi corak bilik darjah. Okey. Poin yang kedua adalah sifat dan kualiti kepribadian guru, yang mana seseorang guru yang baik perlu mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. Yang kedua adalah sifat kepimpinan guru menjadi role model supaya murid sentiasa mematuhi tunjuk ajar guru. Jadi kita sebagai guru haruslah menunjukkan teladan yang baiklah kepada murid-murid supaya mereka dapat mengikuti dan menjadi insan yang berguna. Okey, yang ketiga adalah berkeyakinan tinggi supaya murid berasa yakin dengan kebolehan guru mengajar. Jadi guru ini bukan hanya memainkan peranan sebagai pengajar, tetapi juga menyediakan murid-murid dengan kemudahan dan keadaan fizikal yang terdapat dalamnya, iaitu dalam bilik darjah.
Pengurusan bilik darjah yang cekap dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan guru juga dapat melaksanakan dengan baik. Seterusnya ialah kualiti guru sebagai pemimpin. Yang pertama adalah berjiwa penyayang, yang mana guru juga haruslah mengambil tahu berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh murid-murid mereka. Yang kedua, bersifat lemah lembut. Dan yang ketiga, berilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan subjek yang diajar. Dan yang keempat adalah tegas dan adil. Okey, untuk komunikasi, definisi komunikasi menurut Sedatus Nomis 2011 mendefinisikan komunikasi ini sentiasa memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia dan penguasaannya akan mempengaruhi keberkesanan kehidupan manusia. Yang mana komunikasi ini merujuk kepada pertukaran dan pengaliran maklumat daripada seseorang kepada orang lain. Manakala menurut Fanny 1983 mengatakan bahawa komunikasi merupakan satu proses untuk menyampaikan maklumat, mesej atau isyarat kepada pihak lain. Manakala menurut McPhee 2010, komunikasi merupakan seni dan proses mencipta serta berkongsi idea, iaitu guru berkongsi idea dengan pelajar, dan komunikasi yang berkesan ini bergantung kepada keberkesanan idea-idea yang dikongsi tersebut. Okey, untuk pola interaksi dalam bilik darjah, menurut Merriam-Webster Online Dictionary, interaksi bermaksud pengaruh atau aksi dua hala, yang mana dalam proses ini seseorang individu berinteraksi dengan individu-individu yang lain atau bahan-bahan di dalam persekitaran dengan tujuan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya di dalam bilik darjah terdapat 3 jenis pola interaksi, iaitu interaksi sehala, iaitu interaksi antara guru dengan murid, interaksi dua hala, iaitu murid dengan murid, dan yang ketiga adalah interaksi pelbagai hala. Okey, seterusnya adalah cara-cara mewujudkan komunikasi yang berkesan dalam bilik darjah. Okey, kita sebagai guru, kita haruslah mengelakkan untuk mengkritik atau melabel murid-murid dengan memberi nama yang boleh menimbulkan rasa malu murid berkenaan. Contohnya kita melabel mereka dengan nama-nama binatang ataupun dan sebagainya lah. Mana perasaan apabila kita melabel murid-murid dengan perkataan-perkataan tersebut, murid ini akan merasa rendah diri dan menyebabkan mereka mengasingkan diri serta enggan melibatkan diri dalam aktiviti. Yang mana seterusnya murid ini akan tercicir lah dalam pembelajaran ataupun dalam aktiviti dalam kelas. Yang kedua adalah guru sebagai model sentiasa menunjukkan sifat penyayang dan mengambil tahu latar belakang murid-muridnya, iaitu dengan mengambil tahu berkenaan masalah yang dihadapi, contohnya masalah keluarga atau masalah lainlah, supaya kita dapat membantu murid itu menyelesaikan masalah mereka. Dan yang ketiga adalah gunakan gaya kepimpinan demokratik dengan melayan idea dan cadangan murid secara terbuka, iaitu interaksi dua hala akan mewujudkan hubungan yang mesra dan menyebabkan murid akan memberi perhatian kepada pengajarannya. Okey, yang keempat adalah elakkan amalan kepimpinan autokratik yang hanya suka memberi arahan yang mesti dipatuhi tanpa tolak ansur. Dan yang kelima, rancangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan teknik perbincangan dan penyoalan serta strategi berpusatkan murid. Yang mana dengan kita melakukan aktiviti yang melibatkan
berpusatkan murid ini. Jadi murid-murid akan aktif dalam kelas dan tidak akan tercicir dalam sesuatu pengajaran. Okey. Yang akhir sekali adalah bahan batu belajar yang kreatif dan inovatif yang boleh menimbulkan minat murid untuk belajar dengan melibatkan diri secara aktif. Yang mana pengajaran ini dengan menggunakan bahan batu mengajar yang kreatif ini, pengajaran guru akan lebih berkesan. Malah interaksi antara murid akan terbentuk sekiranya murid dapat memahami dengan baik sesuatu pengajaran itu. Seterusnya ialah bagaimana komunikasi guru ini dapat mempengaruhi tingkah laku murid serta dapat mengawal disiplin dalam bilik darjah. Okey, yang pertama adalah mengamalkan komunikasi terbuka. Ia amat penting bagi menjadikan suasana pembelajaran lebih dinamis dan progresif. Yang kedua adalah kebebasan untuk melahirkan pendapat, pandangan dan bertukar fikiran dalam pengajaran bilik darjah akan membentuk pelajar lebih berani, bertanggungjawab dan demokratik. Melalui proses ini, pelajar akan belajar bagaimana untuk menimbangkan pendapat orang lain dan belajar menghormati pandangan orang lain. Sebagai contoh, dapat mengelakkan gejala buli dan sebagainya. Okey. Untuk poin kedua adalah meningkatkan proses interaksi. Proses interaksi boleh berlaku dengan pelbagai cara seperti kerja berkumpulan, perbincangan, teknik soal jawab, teknik penerangan dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru haruslah memperbanyakkan aktiviti-aktiviti ini untuk dimasukkan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat berinteraksi antara mereka. Okey, yang kedua adalah pelajar bukan sahaja dapat berpeluang berhubung dan membentuk pola persahabatan yang intim dengan rakan sebaya mereka dalam bilik darjah, tetapi dapat membuat penyesuaian serta meningkatkan komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa yang berkesan, iaitu komunikasi yang berkesan bergantung kepada penggunaan bahasa yang mudah difahami. Penggunaan bahasa yang berkesan membolehkan pelbagai mesej yang hendak disampaikan dapat diterima dan jelas oleh penerima. Okey, kelemahan menggunakan bahasa yang berkesan menimbulkan masalah kepada kecekapan komunikasi. Okey, yang keempat adalah kesediaan mendengar, iaitu guru haruslah mendengar pandangan ataupun ritihan dan sunggutan dalam proses komunikasi bilik darjah. Yang kedua adalah mewujudkan komunikasi dua hala di antara guru pelajar dan juga pelajar guru. Yang ketiga adalah dari semasa ke semasa, guru perlu mendapatkan feedback ataupun makhluk balas mengenai pelbagai hal yang membantu guru membaiki dan mengatasi kelemahan yang wujud dalam pengurusan bilik darjah. Dan yang keempat adalah ruang komunikasi yang terbuka untuk mendengar dan menerima pandangan orang lain, khususnya pandangan pelajar-pelajar. Seterusnya adalah kepentingan komunikasi dalam bilik darjah. Yang pertama adalah mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang aman dan harmonis. Yang kedua, murid dapat menerima maklumat yang tepat daripada guru. Dan yang ketiga, murid lebih terbuka untuk berinteraksi dengan orang sekeliling. Yang keempat, membolehkan guru memotivasikan murid-muridnya supaya berminat dalam pembelajarannya. Yang kelima, mewujudkan hubungan yang mesra, iaitu antara murid dan guru, dan menjadikan pembelajaran itu lebih menyeronokkan. Dan yang akhir sekali, dapat mewujudkan iklim yang sesuai untuk berkomunikasi dalam bilik darjah. Okey, untuk kesimpulannya, tugas guru ini bukan sahaja untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi juga perlu mengambil kira pengurusan bilik darjah, perancangan, komunikasi dalam bilik darjah dan kepimpinan guru dalam bilik darjah bagi melahirkan semangat disiplin di dalam bilik darjah.
Kualiti peribadi dan sasiah guru juga menjadi tarikan kepada murid-murid untuk menjadi guru yang berdedikasi dan disukai murid, kerana guru merupakan model kepada murid-murid. Pengurusan bilik darjah yang berkesan juga dapat menjadikan pembelajaran yang lebih efektif. Jadi kemenjadian pelajar bermula daripada bilik darjah yang kondusif. Jadi apabila bilik darjah itu kondusif, pelajar itu akan selesa untuk belajar dan juga berinteraksi antara mereka. Dan pengurusan bilik darjah yang baik dapat mengurangkan masalah disiplin. Jadi oleh itu, guru perlu memainkan peranan penting dalam memastikan perancangan bilik darjah berkesan. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.